Tekong tiba-tiba jatuh keletihan kepenatan. Hai semua, seperti yang dijanjikan pada video saya yang lepas, hari ini saya akan bawa anda semua menerka satu pengalaman di laut mencari hasil yang masyhur di tempat ini. Apa yang anda boleh saksikan, banyaknya alatan-alatan menangkap hasil laut. Botnya, bot besarnya, sampan kecilnya, dan ini adalah pukat sodok. Banyak lagi bot-bot yang kita boleh lihat di sini, antaranya bot bilis. Anda boleh perhatikan dengan banyaknya bot-bot di sini membawa maksud, membawa erti hasil laut di sini mungkin antara yang lumayan. Masakan tidak, jika tiada hasil, mana mungkin peralatan menangkap hasil laut begitu gah di sini. Kita teruskan perjalanan menelusuri sungai Bagan Pancor, Pantai Remis. Anda boleh lihat sendiri bot-bot besar yang tersusun rapi. Ada masalah sedikit pada kipas bot. Mungkin ada yang tersangkut pada kipas. Tekong buat keputusan untuk menyelesaikan masalah ini di hadapan laluan keluar sini, sebab banyak bot-bot yang akan keluar. Jadi kita terus ke hadapan kawasan yang agak lapang. Saya pun tak berapa pasti jenis-jenis bot yang ada. Ini tekong kita dikenali sebagai Pak Ngabudin Hantu. Kaedah memandu bot steering kaki. Dan apa yang akan kita buat sebentar lagi adalah menyelesaikan masalah kipas bot yang dirasakan seakan-akan ada yang tersangkut pada kipasnya. Ya. Apabila kipas tersangkut, memang ada masalah dalam pergerakan. Jadi tekong buat keputusan terpaksa turun. Meneruskan perjalanan menuju ke samudra, diikuti oleh rakan-rakan di belakang. Semakin ramai,
yang mula keluar dan ada juga yang balik. Dan ini adalah bot pukat semenung ataupun bot pukat 3 lapis kalau tak silap saya lah. Pernah ikut juga dulu. Yang mula keluar bagaikan pesta lumba di samudra. Semakin ramai yang ditemui, rasakan macam dalam game pula, game perang laut, kapal laut. Tekong pun dah mula menekan minyak bagai nak race, macam nak race ni. Menarik, satu pemandangan yang jarang saya lihat. Memang bukan jarang lah, tak pernah lihat. Satu perlumbaan di belakang, depan, di kiri, di kanan, dari sebelah kiri. Bot yang power, lajunya meninggalkan kawan-kawan yang lain. Memang best, menarik. Misi meneruskan, misi memburu kehidupan laut. Secara khususnya bot-bot ini adalah untuk menangkap udang, untuk makluman, udang, dan ada juga lah ikan-ikan, ketam, dan ada kalanya musim sotong, ada juga sotong. Cuaca hari dah semakin gelap, yalah sekitar hampir jam 7 lebih kita mula sampai di tempat untuk memulakan operasi. Tiba masanya untuk kita mula beraksi untuk menurunkan pukat ataupun melabuhkan pukat. Dan usaha yang pertama adalah menurunkan buluhnya. Dan pada saya, menurunkan buluh ini bukanlah satu perkara yang mudah. Mungkin bagi nelayan dia adalah mudah kerana mereka mengetahui teknik-teknik yang boleh digunakan, sebab buluhnya pun panjang, nampak bebannya. Okey, tuan-tuan, tengoklah betapa sukarnya bagi mereka yang menjadi rutin melaksanakan pekerjaan ini pun kita lihat seperti sukar. Tekong mengikat pukat, ya, pukat sodok namanya. Masa untuk meletakkan buluh pada tempatnya. Terasa kesukaran ada di situ, tapi dengan teknik turun-temurun ataupun pukat ini juga sebenarnya adalah pukat tradisi di kawasan ini. Boleh tahan teknik-teknik yang digunakan.
untuk meletakkan buluh yang satu lagi juga. Ini kali pertama saya melihat bagaimana jika bekerja seorang diri di atas bot pukat sodok ini. Pasti penat dah. Oh, lapik pula. Jelas kelihatan tekong penat. Bukanlah satu kerja yang mudah sebenarnya. Pak Lang Mehedin sedang beraksi juga sedang mula untuk menurunkan bulunya. Dan juga dia akan membeli benda yang sama lah. Okey, kita ready untuk memulakan sodokan yang pertama. Inilah cara kita menyodok, yang mana pukatnya berada di hadapan bot yang disilang dengan buluh. Okey, untuk makluman anda semua, masa yang diperlukan untuk kita mengangkat pukat ini adalah lebih kurang 45 minit hingga 1 jam. Kelihatan di sana rakan-rakan berhampiran melaksanakan misi masing-masing. Okey, 1 jam sudah sampai. Nampaknya udang banyak. Satu benda yang agak membimbangkan, kelihatan tekong seperti menghadapi masalah kesihatan. Alhamdulillah, ada ubat yang dibawa bersama. Ini sedikit melegakan saya yang terasa sedikit panik, dah mula terasa panik. Namun Alhamdulillah dalam masa 5 minit kesihatannya akan kembali pulih dan meneruskan usaha menyodok udang. Sejam berlalu dan kini kita akan buat angkatan yang kedua. Kita tengok hasilnya. Jam sekitar 2:30 pagi, di penghujung operasi menangkap udang.
ada anak ikan pari. Kalau di sini disebut ikan ketuka. 2 ekor anak ikan pari untuk ayah yang sangat-sangat menyukainya. Mula memilih udang untuk dibawa balik, ada ketam. Namun di akhir-akhir target untuk balik ni ada ketam banyak, dan nampak gaya kami meneruskan. Tekong buat pilihan untuk meneruskan misi menyodok lagi sebab ada ketam yang banyak. Dan inilah hasilnya. Ketam renjong. Alhamdulillah, hasil yang agak berbaloi dengan usaha pada malam ini. Hasil disimpan di dalam tong yang telah dibekalkan dengan ais untuk menahan ikan ataupun udang daripada rosak. Ini adalah sebenarnya yang terakhir sebelum kami berangkat pulang. Tekong kelihatan sedikit penat, mengambil angin. Bagaya tekong berehat sekejap, berhenti penat, dan memang kepenatan pun. Tekong tiba-tiba jatuh keletihan, kepenatan. Muncullah ada, saya melihat tadi dia mengambil ubat dan saya terus mengambil ubat memberi kepadanya, dan alhamdulillah dia kembali boleh meneruskan usaha. Namun simpati kepada dirinya amatlah terasa. Di peringkat akhir, sebelum ambil kerja-kerja mengemas kini, mengemas buluh dan juga pukat supaya tidak tergelincir semasa dalam perjalanan. Alhamdulillah, Tekong berjaya melaksanakan usahanya, mengemas dan juga membersih kotoran-kotoran di atas bot, dan kami meneruskan perjalanan pulang. Okey, lampu ditutup dan dinyalakan lampu merah dan lampu hijau untuk memberi isyarat yang bot ini sedang dalam perjalanan pulang. Lebih kurang setengah jam perjalanan, sudah kelihatan pelabuhan atau jetty tempat bot yang kami keluar tadi. Dan ini juga ada satu benda yang pada saya, pemandangan pada waktu malam. Dan kalau anda boleh lihat di sini, tempat yang dikatakan tempat yang menarik untuk mengail ataupun memancing siakap. Cantik pemandangan
pada waktu malam di sini dengan bot-botnya dihiasi lampu yang berwarna-warni. Seakannya tempat ini sepertinya 24 jam beroperasi. Inilah tuan-tuan. Inilah suasana pada jam hampir 4 pagi. Masih ada yang berada di dalam bot. Ada yang baru balik. Ini bot untuk candak sotong, penuh dengan lampu-lampu. Bot khas untuk menyandak sotong. Kosong lah. Beginilah bot-bot yang tersusun rapi, begitu banyak, dan harus berhati-hati ketika memandu bot di sini kerana pada waktu keluar tadi saya perasan ada kayu ataupun tunjang yang digunakan untuk menambat bot. Ini antara bot yang besar. Beginilah keadaan suasana di pangkalan atau di JT Bagan Pancur Pantai Remis. Dari kami keluar tadi jam sekitar 5 petang. Itu dia kayu yang tadi yang saya perasan. Ini juga bot candak sotong. Inilah setelah tengok ada yang beristirahat di dalam bot. Okey, kita sampai di penghujung. Terima kasih kepada semua yang menonton dan sekiranya pada anda video ini memberi inspirasi ataupun maklumat kepada tuan-tuan, saya mohon sokongan dan dari anda semua subscribe dan klik button notification, kerana InsyaAllah pada minggu depan saya akan kongsi satu lagi video bagaimana caranya untuk menangkui ketam ataupun istilah yang sebenarnya yang dikeluarkan oleh Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, bintuk ketam. Kita pun dah sampai di JT tadi dan mencari tempat untuk parking bot. Cara parking bot yang menarik tekong ni laksanakan. Mantap cara parking tekong. Okey tuan-tuan, kami akan memilih udang dan selepas itu pulang. Okey, terima kasih kepada semua. Jumpa lagi insya-Allah. Jangan lupa subscribe. Terima kasih atas sokongan anda. Kita jumpa lagi. Ni